Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yatim, kemudian aku lindungi kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa petunjuk, kemudian aku tunjukkan kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa harta benda, kemudian aku senangkan hidup kamu? Cuma aku ingin pesan pada kamu, fa'ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yatim jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta jangan sekali-kali kamu hordik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan setiap nikmat-nikmat itu hendaklah kamu sebut-sebut, tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Surah Ad-Duha. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang dihormati pengurusi dan ahli kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah di atas nikmat kurniaan Allah kurniakan pada kita untuk kita berkumpul pada malam ini dalam di antara saat maghrib dan juga isyak. Ada masa yang kita jadikan masa yang paling bertuah dalam hidup kita, masa yang paling penting pada diri kita di antara maghrib dan isyak ini, untuk kita menambahkan bekalan sesi-sesi perjalanan hidup kita yang panjang. Oleh kerana kita tahu bahawa kita bukan sekadar hidup untuk dunia, tetapi kita terpaksa lagi hidup panjang kita sampai ke akhirat Allah. Maka kita perlu buat bekalan. Dan di antara bekalan yang kita sedang lakukan ialah sekarang kita berada dalam majlis ilmu sebegini. Mudah-mudahan apabila kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita dipayungi dan dinaungi dengan oleh yang disebut dengan rahmat Allah, dan didoakan oleh para malaikat Allah, sehingga akan kita bangun dan kita meninggalkan majlis ini sendiri. Lebih rasa bertuahnya anak syukur pada Allah kerana dapat singgah dan dapat bersama dengan tuan-tuan. Sudah sekian kalinya waktu mana lalu di kawasan tepi jalan ini sentiasa tengok surau ini. Dan Alhamdulillah pada malam ini berkesempatan dengan tuan-tuan untuk berada di surau yang cantik ini. Mudah-mudahan kita juga mampu berkumpul di tempat yang sama ini, dan kita juga akan berkumpul di padang mahsyar Allah dalam keadaan yang sama juga, dalam keadaan kita saling mengingati di antara satu sama lain. Para hadirin sekalian, kita kumpul pada malam ini kita namakan dengan majlis yang disebut dengan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sempena dengan tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mana jarak kita sejauh lebih kurang 1500 tahun jarak kita dengan Rasulullah, dan kita pula dalam jarak yang sejauh ini biasanya jarang orang nak ingat pada seseorang. Dalam hidup seseorang ini, apabila seorang tersebut meninggal dunia, jarak yang semakin jauh dan semakin jauh, jarang orang kita akan ingat pada seseorang itu. Kita tak payah sebut orang lain lah, kita sebut keluarga kita sahaja cukup. Hari ini kalau orang tanya nama kita,
Boleh jadi kita boleh jawab. Kalau orang tanya siapa nama ayah kamu, boleh jadi kita boleh jawab. Kalau orang tanya siapa nama datuk kamu, boleh jadi kita boleh jawab lagi. Tapi kalau orang tanya banyak lagi, siapa nama datuk kepada datuk kamu, kita tak boleh jawab. Walaupun dia satu keturunan dengan kita, walaupun dia satu jalur dalam keturunan kita ini, tapi ada seorang manusia yang kita kena jawab. Kita kena jawab juga, walaupun jarak dia tu jauh dan semakin jauh dengan kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita perlu kita jawab. Sama ada kalau kita tak nak jawab di dunia ini pun, sekejap lagi waktu mana kita masuk dalam kubur, kita kena jawab juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk saja dalam kubur, kita akan ditanya soalan, ma rabbuka wa ma nabiyyuka. Ditanya terus siapa nabi kami. Maknanya kita kena kenal juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katakanlah kita sebut kita tak nak jawab juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kubur nanti pun tak apalah, dipukul, dipalu berhari-hari pun kita sebut kita tak nak jawab. Bangun di padang mahsyar, kita kena jawab juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit di padang mahsyar, bila bangkit di padang mahsyar, kita tak sibuk cari isteri kita, kita tak sibuk cari anak dan keluarga kita, tetapi kita sibuk cari seorang saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai peringkat Nabi Adam pun angkat tangan dua-dua belah. Kita baca dalam hadis Rasulullah, jumpa dengan Nabi Nuh pun geleng kepala. Berjumpa dengan Nabi Musa pun menyebut bahawa aku tak mampu pada saat ini, kecuali seorang saja yang mampu menolong kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua manusia tercari-cari Nabi Muhammad sampai di padang mahsyar. Kita boleh bayang, kita kata kita tak nak cari juga Nabi Muhammad di padang mahsyar, tak nak cari juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Lalu di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan waktu mana masuk dalam syurga, masing-masing cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, untuk duduk dan dekat dengan Rasulullah, mendampingi Rasulullah ini sampai peringkat dalam syurga pun tak nak duduk dengan anak isteri. Kita tak pilih yang disebut dengan kawan-kawan, tetapi kita memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apabila Raba'ah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, waktu mana dia siap saja dia tuang air, dan waktu mana dia menolong Rasulullah mengambil wuduk pada waktu subuh, waktu mana tahajud Rasulullah. Raba'ah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada Raba'ah, wahai Raba'ah, kamu mintalah pada aku sekarang. Salni ya Raba'ah, mintalah dengan aku sekarang. Kamu tolong aku, kamu bantu aku, kamu sentiasa mengikuti aku ke mana saja ini, maka kamu nak apa dia wahai Raba'ah? Aku sekarang dah jadi presiden negara, menjadi presiden kepada negara umat Islam. Kamu nak minta projek apa dengan aku sekarang ya wahai Raba'ah? Raba'ah jawab, ya Rasulullah, saya nak minta satu saja ya Rasulullah, saya nak minta satu saja ya Rasulullah. Rasulullah SAW tanya, apa dia wahai Raba'ah? Rasul katanya Raba'ah, urafiquka fil jannah, saya ingin mendampingi kamu dalam syurga nanti ya Rasulullah. Dalam syurga nanti biar saya duduk sebelah dengan kamu juga ya Rasulullah. Katanya Raba'ah. Lalu Rasulullah SAW terdiam. Rasulullah SAW sebut pada Raba'ah, wahai Raba'ah, tolonglah aku untuk aku tolong kamu, supaya kamu dapat mendampingi aku sampai ke dalam syurga nanti. Kamu duduk dalam syurga nanti bikasrati sujud, dengan kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ini gambaran, nak sebutnya gambaran kita hidup atas dunia perlukan Rasulullah. Kita masuk dalam kubur, kita nak pada Rasulullah. Kita bangkit di padang mahsyar, kita nak pada Rasulullah. Sampai dalam syurga pun inginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita neraka. Waktu mana cerita neraka? Waktu mana disebut laha sab'atu abwaab jahannam. Allah telah jadikan neraka ni ada 7 pintu neraka. Sebut saja dalam tafsir ayat tersebut, Rasulullah SAW tanya malaikat Jibril, ya Jibril, katanya Rasulullah SAW, ya Jibril, Rasulullah tanya, apa dia pintu-pintu neraka tu yang Allah Subhanahu wa taala sebut ada 7 pintu neraka? Pintu neraka yang bagaimana? Rasul katanya malaikat Jibril,
Malaikat Jibril sebut terus, ya Rasulullah, sesungguhnya pintu neraka yang paling bawah, tempat dia ialah yang disebut dengan tempat orang-orang munafik, katanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebut kepada Rasulullah, peringkat bawah, pintu yang bawah, tempat orang munafik. Kemudian pintu yang kedua, tempat yang disebut dengan orang kafir. Disebut sampai yang keenam, disebut neraka Saqar, neraka Sa'ir, disebut nama-nama neraka ni, pintu-pintu tersebut. Lalu sampai yang keenam, lepas yang keenam, Malaikat Jibril terdiam. Apabila Malaikat Jibril terdiam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tanya Malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa kamu diam ya Jibril? Yang ketujuh apa dia? Yang ketujuh, yang ketujuh tu pintu neraka milik siapa wahai Jibril? Orang yang bagaimana yang masuk neraka ni ya Jibril? Jibril jawab, ya Rasulullah, sesungguhnya pintu neraka yang ketujuh itu milik umat kamu yang mati dalam keadaan tak sempat bertaubat kepada Allah dalam melakukan dia dosa besar. Dia melakukan dosa besar, kemudian dalam keadaan dia mati dalam keadaan tak sempat nak bertaubat pada Allah. Lalu waktu mana sebut saja demikian, Rasulullah terus pingsan. Terbaca dalam hadis Rasulullah pingsan terus. Waktu mana pingsan, Malaikat Jibril alaihissalam ambil Rasulullah, kemudian letak di ribaan itu, di tepuk-tepuk atas dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Lalu di waktu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis teresa-esa. Jibril, kamu sebut tadi neraka yang tujuh milik umat aku. Lalu katanya Malaikat Jibril, ya, kerana umat kamu yang dihumban ke dalam neraka dalam keadaan yang dia tak sempat bertaubat pada Allah, dalam keadaan dia melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis teresa-esa dengan keadaan yang diceritakan oleh Malaikat Jibril ini sendiri. Nah, sebabnya gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi besar dalam hidup jiwa-jiwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang menyebabkan para ahli ulama terpaksa buat majlis-majlis tertentu. Waktu mana kita hidup zaman Rasulullah, kita tak jumpa majlis sambutan Maulidi Rasul. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak jumpa yang namakan dengan majlis, yang namakan dengan selawat pada Rasulullah, macam-macam gaya. Sampai hari ini kita berjumpa ulama-ulama buat program, buat dengan qasidahnya, dengan tujuan nak tunjuk rasa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat yang namakan dengan apa dia, dengan ceramah ni, dengan tujuan nak tunjuk rasa cinta pada Rasulullah, nak suruh lahir dalam diri ini untuk rasa cinta pada Rasulullah. Buat ceramah. Kemudian kalau kita tengok dalam TV, ada program Laukana Bainanal Habib. Kita tengok program kalaulah Rasulullah itu ada di sekitar kita. Kita tengok dalam TV program yang dibuat oleh para alim ulama, Fattabi'uni, kamu ikutlah pada aku. Semua ni gambaran kita nak suruh lahir dalam jiwa umat manusia. Walaupun berada jauh dengan Rasulullah, tetapi walaupun kamu jauh, hati kamu tu biar dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini. Nak lahirkan keadaan ini bukan senang. Bukannya sesenang itu, tidak. Kita buat majlis macam ni pun, kita buat majlis ilmu sebegini, tak ramai orang boleh datang. Kalau Rasulullah datang tempat kita kan, Rasulullah tersenyum ke Rasulullah menangis. Kalau kita buat sebut Laukana Bainanal Habib, malam ni Rasulullah datang tempat kita ni, dengan Rasulullah diri di pasar malam tu, misalnya contoh. Di waktu mana di antara diri pasar malam dengan duduk tempat majlis ilmu ni, agak-agak Rasulullah tersenyum ke Rasulullah menangis. Tentu Rasulullah SAW menangis, kerana melihat bagaimana jarak ini menjauhkan kita dengan Rasulullah SAW. Apatah lagi kalau kita tak rasa cinta pada Rasulullah, macam mana kita nak meneladani kehidupan Rasulullah SAW? Bagaimana kita nak wujudkan Rasulullah ini sentiasa hidup dalam hidup pada diri kita? Besar ke Rasulullah? Saya sebut awal-awal tadi, besar Rasulullah. Kalau kita tak kenal Rasulullah di dunia ini, macam mana kita nak kenal Rasulullah dalam kubur nanti? Bagaimana kita nak suruh kita dapat syafaat oleh Rasulullah waktu mana kita bangkit di padang mahsyar nanti? Bagaimana kita nak suruh kita boleh mendampingi Rasulullah di waktu mana kita berada dalam syurga nanti? Mudah-mudahan demikian. Macam mana kita nak hidup kalau sekiranya kita tidak hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Besar Rasulullah ini, kita boleh tengok sampai peringkat Allah sebut besarnya nilai Rasulullah ni. Allah sebut dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nak sebut gambaran besarnya Rasulullah SAW ni, disebut Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu ni rasa cinta kepada Allah,
Fattabi'uni, kamu ikut segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut yang dibawa oleh Rasulullah ni disebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah gunakan demikian. Sesungguhnya bagi kamu ni ada satu contoh kedua yang paling baik. Kalau kamu nak sebut ikon, inilah ikonnya. Kalau kamu nak sebut contoh model, inilah modelnya. Kalau sekiranya kamu nak buat yang dinamakan dengan istilah-istilah contoh, inilah contoh yang terbaik dalam hidup kamu. Siapa dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah, bagi orang yang inginkan pada Allah wal yawmal akhir, dan inginkan pada hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, kamu banyakkan menyebut nama Allah sebanyak mungkin dalam hidup kamu. Para hadirin sekalian, oleh yang demikianlah ulama-ulama buat ini. Dengan tujuan apa dia? Tujuan para hadirin sekalian tengok, bukan sekadar untuk nak mengisi program, tidak. Kalau para hadirin sekalian sekadar untuk nak memenuhkan program, tahun ni para hadirin sekalian buat, tahun depan para hadirin sekalian akan buat lagi, kemudian terulang benda yang sama. Tetapi sebenarnya nak suruh apa dia? Yang besarnya nak suruh rasa tumbuh dalam jiwa kita ni, cinta kita ni mengatasi daripada cinta segala-galanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang jumpa dengan Rasulullah, dia sebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku cinta pada kamu ya Rasulullah, lebih daripada aku cinta daripada anak dan isteri aku ya Rasulullah." Rasulullah geleng kepala terus. Rasulullah jawab terus, "Bukan demikian cinta kamu pada aku wahai Umar. Bukan demikian cinta yang diajar untuk mencintai aku wahai Umar." Sayyidina Umar betulkan kembali kenyataan dia. "Ya Rasulullah, kalau begitu aku cinta pada kamu ya Rasulullah lebih daripada aku cinta kepada isteri, ibu dan ayah aku ya Rasulullah." Rasulullah geleng kepala. Rasulullah sebut, "Bukan begitu ya Umar, bukan begitu cinta kamu pada aku." Lalu dalam keadaan demikian, Sayyidina Umar betulkan kembali kenyataan dia sebut, "Ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, aku mencintai kamu ya Rasulullah lebih daripada aku cinta kepada diri aku sendiri ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Umar, "Aku cinta pada kamu ya Rasulullah bagaikan aku mencintai diri aku sendiri ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geleng pada Rasulullah kata, "Bukan demikian Umar, bukan demikian cinta kamu pada aku, tidak." Lalu Sayyidina Umar terdiam. Rasulullah jawab, "Wahai Umar, cintalah pada aku lebih daripada kamu cinta pada jasad kamu, lebih daripada kamu cinta kepada kedua bapa kamu, lebih daripada kamu cinta kepada anak dan isteri kamu, wan nasu ajma'in, dan keseluruhan manusia atas dunia ini sendiri." Para hadirin sekalian, boleh tak boleh sampai tahap demikian? Dalam hidup kita ni, kita cinta pada Rasulullah mengatasi segala-gala. Sehingga kan kita kata boleh tak boleh? Boleh. Jawab dia boleh. Kenapa dia boleh? Kerana Rasulullah SAW pernah berkali-kali menyebut. Rasulullah duduk saja-saja Rasulullah SAW di hujung-hujung kehidupan Rasulullah. Rasulullah SAW sebut pada sahabat-sahabat. Rasulullah kata apa dia? "Salamkan aku untuk Uwais Al-Qurni," kata Rasulullah SAW. "Sampaikan salam aku untuk Uwais Al-Qurni." Sebut saja begitu, sahabat-sahabat mencari siapa nama Uwais Al-Qurni di kalangan mereka. Ini contoh yang mudah. Rasulullah SAW sebut, sampaikan salam aku pada Uwais Al-Qurni. Lalu dalam keadaan demikian sahabat-sahabat cari siapa nama Uwais Al-Qurni. Cari, tak ada seorang pun yang nama Uwais Al-Qurni. Lalu mereka sebut pada Rasulullah, "Siapa yang kamu maksudkan itu ya Rasulullah?" Tak ada pun orang yang nama Uwais Al-Qurni. Uwais Al-Qurni tak ada pun di kalangan kami ni ya Rasulullah. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW sebut, "Dia tidak hidup zaman kamu, tetapi dia hidup zaman selepas daripada kamu. Dia mencintai aku jauh daripada kalian mencintai aku." Nah, kalian mencintai aku, ya kan? Kamu mencintai aku. Bahkan di waktu mana kalian rasa cinta pada aku, ada lagi orang yang lebih mencintai aku daripada kamu. Kamu cinta pada aku kerana kamu lihat wajah aku, kamu melihat keadaan pada diri aku. Tetapi orang yang cinta pada aku, di saat mana dia tak melihat wajah aku. Kemudian Rasulullah SAW sebut sama dia. Rasulullah kata, "Tuba liman ra'ani wa yu'minu bi, wa tuba liman lam yarani wa yu'minu bi." Beruntunglah bagi sesiapa yang melihat wajah aku kemudian dia beriman dengan aku. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sebut 3 kali. Wa
dan beruntunglah bagi sesiapa yang tak pernah melihat wajah aku kemudian dia beriman dengan aku. Dia tak pernah melihat siapa kita dia tak pernah melihat wajah Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah sebut sampai 3 kali. Para hadis kan nak sebut kita boleh mengatasi sahabat-sahabat ini. Kita boleh mengatasi sahabat-sahabat ini jauh daripada sahabat-sahabat mencintai Rasulullah, jauh daripada sampai peringkat Rasulullah kata beri. Anda buat contoh yang mudah bagaimana kecintaan pada Rasulullah ini telah dibuktikan oleh para tabi'in sebelum daripada kita. Mereka mencintai Rasulullah jauh daripada sahabat-sahabat mencintai Rasulullah. Sahabat sudah mencintai Rasulullah, tetapi mereka jauh lebih mencintai Rasulullah. Siapa dia yang dibuktikan? Kita buat contoh yang mudah. Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan tahu jarak masa dia dengan hadis Rasulullah sejarah lebih kurang 600 tahun. 600 tahun Rasulullah SAW sebut sebaik-baik pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik tentera yang membuka kota Konstantinopel. Rasulullah SAW sebut demikian. Dalam keadaan demikian, sahabat-sahabat nak tunjukkan dia terbaik, orang yang terbaik. Masing-masing cuba membuktikan hadis Rasulullah itu. Nak buka kota Konstantinopel ini. Abu Ayyub Al-Ansari misal contohnya, cuba membuka kota Konstantinopel, ini. Lalu dia bergerak daripada kota Madinah menuju kepada Istanbul yang ada sekarang ini. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari tersungkur dan syahid di pintu kota Konstantinopel itu. Nak buktikan dia yang terbaik. Maknanya dia tak berjaya lagi. Dan sahabat-sahabat cuba zaman Muhammad Al-Fatih. Di waktu mana Muhammad Al-Fatih berjaya membuka kota Konstantinopel, lalu dibuktikan dengan hadis yang Rasulullah SAW sebut tadi, sejarah 600 tahun barulah berjaya membuka kota Konstantinopel itu. Maknanya gambaran apa dia? Tak peliklah zaman kita pun kita boleh menyayangi sahabat-sahabat. Boleh tak boleh? Boleh. Dengan syarat kita kena kenal dan kena rasa cinta pada Rasulullah SAW itu lebih daripada sahabat-sahabat mencintai Rasulullah SAW. Kalau boleh sebut sikit lagi tentang bagaimana sahabat, kita kata macam mana cinta sahabat-sahabat pada Rasulullah SAW untuk kita nak tandingi dan kita nak meneladani kehidupan Rasulullah ini supaya kita lebih baik daripada sahabat-sahabat ini. Boleh menjadi yang dimasukkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Kita sebut dalam sejarah bagaimana cinta sahabat-sahabat pada Rasulullah SAW. Bukan hanya cinta pada jasad, tidak. Para hadis kan kena faham, cinta bukan hanya pada jasad. Jasad yang ada di kalangan pada Rasulullah SAW tak mampu lagi untuk kita nak mencintai jasad Rasulullah di saat ini, kerana Rasulullah sudah wafat. Tetapi cinta itu dibuktikan pada yang disebut dengan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Kalau kita nak kira cinta pada jasad, tuan-tuan biasa dengar sejarah bagaimana Abdul Uzza ataupun Abu Lahab ia mencintai jasad Rasulullah SAW. Cinta pada jasad tetapi melawan Rasulullah SAW. Tuan-tuan bacakan dalam sejarah waktu mana Abu Lahab dia diberitahu oleh Suwaibah Aslamiyah yang dia baru dapat anak saudara yang baru. Nama dia Muhammad. Abu Lahab di antara orang yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Cinta pada jasad Rasulullah sehingga junjung jasad Rasulullah. Tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. 7 kali ditawaf di Baitullah. Sebanyak 7 kali tawaf ini sambil junjung jasad Rasulullah. Dia bukan dukung, bukan peluk, tak, junjung jasad Rasulullah. Sambil junjung dia sebut apa dia? Hadza ibni wa hadza fakhri. Ini anak saya dan ini kebanggaan saya. Siap dia tawaf, merdeka Suwaibah. Termerdeka Suwaibah, aku suka hari ini dapat anak saudara yang baru. Nama Muhammad ini, kamu merdeka Suwaibah. Merdeka Suwaibah ni bukan senang, tuan-tuan. Hamba yang kulit putih, kemudian cantik pula, rajin buat kerja, kemudian dalam keadaan muda lagi, dibeli dengan harga 30,000 dirham. Maknanya bukannya sedikit je nilai Suwaibah ini. Termerdeka Suwaibah, siap dia merdeka Suwaibah. Kemudian bagi tahu Suwaibah, kamu panggil penduduk kota Mekah ini, bagi tahu pada penduduk kota Mekah ini, aku nak buat jamuan hari ini. Suka aku dengan kelahiran Muhammad ini. Aku nak sembelih 70 ekor unta untuk menunjukkan kegembiraan aku dengan lahir Muhammad pada saat ini. 70 ekor unta, tuan-tuan. Tuan-tuan sambut maulid malam ni berapa ekor unta, tuan?
Kalau ada bihun pun satu rahmat itu. Nak sebut ni gambaran kita menyambut maulud ni. Yang Abu Lahab sambut besar jauh lebih keren daripada kita menyambut. Jauh lebih besar dalam sambutan ini. Tapi tidakkah orang yang sama menyambut tadi, waktu mana Rasulullah SAW mengisytiharkan dia ni seorang Rasul dan Nabi akhir zaman, orang yang sama juga menyambut kelahiran Rasulullah, orang yang sama menentang Rasulullah SAW. Abu Lahab dia tak kenal ke Rasulullah, dia kenal Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan tahu kan sejarah bagaimana waktu mana Rasulullah SAW sebut jangan sembah lagi Lat, Uzza, Manna, mari kita sembah Allah yang menjadi dan menciptakan kita ini, yang menjadikan kita. Bangun Abu Lahab sebut terus, tabbat laka ya Muhammad, alihadza jama'tana ya Muhammad, pergi mampus kamu wahai Muhammad, apakah kali ini kamu kumpulkan kami wahai Muhammad. Terus ambil batu nak baling jasad Rasulullah SAW. Terus turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab ni tak kenal Rasulullah, kenal. Malam-malam Rasulullah kuliah, dia pergi dengar kuliah Rasulullah. Dia dengar kuliah Rasulullah. Disebut dalam sirah, sebut Rasulullah ziarah Abu Lahab untuk menarik bersama dengan Islam sebanyak 72 kali. 72 kali, perhatikan. Nak sebutnya tentang bagaimana gambaran kenalnya Abu Lahab dengan Rasulullah. Malam-malam Rasulullah kuliah, dia dengar kuliah Rasulullah. Cuma tak naik di atas rumah Arqam bin Abi Arqam. Waktu mana dia balik saja, dia dengar saja Rasulullah dah mula nak lahan dan nak ambil kuliah, dia terus balik saja bertembung sama-sama musyrikin yang pergi mengintai dan mendengar kuliah Rasulullah SAW tadi. Dia dah tak berani nak naik, takut bertembung dengan AJK masjid dia. Takut bertembung ni yang menyebabkan balik, dalam keadaan balik bertembung, masing-masing bertembung. Musyrikin sama-sama musyrikin ni berjumpa masing-masing terkejut. Masing-masing terus tanya, Abu Lahab, kamu datang daripada mana? Abu Lahab tengok mereka ni datang, katanya Abu Lahab, kamu datang daripada mana? Abu Lahab tanya mereka pun. Waktu mana tanya mereka sebab, lalu di waktu ini katanya mereka, Abu Lahab, kamu jawab dulu, kami tanya dulu, kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu. Abu Lahab jawab, tak penting dulu kemudian, yang penting kamu datang daripada mana. Masing-masing bertengkar sama-sama mereka. Lalu katanya mereka, Abu Lahab, kita datang dengar kuliah Muhammad kan? Kita dengar kuliah Muhammad kan? Abu Lahab jawab, ya. Ya, sama-sama kita dengar kuliah Muhammad. Tapi diam-diam, jangan bagi tahu pada orang. Kalau orang dapat tahu, masuk dalam Facebook, naya gitu. Kalau orang dapat tahu, bagi tahu 100 orang, malu kita. Katanya Abu Lahab, Abu Lahab kenal Rasulullah? Kenal. Sejarah membuktikan kenal. Bagaimana Allah sebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Mereka kenal Rasulullah ni bagaikan mereka kenal anak mereka sendiri. Yahudi kenal Rasulullah? Kenal. Orang Bani Israel kenal Rasulullah? Kenal. Mereka di antara orang Ta'aban. Tetapi yang masukkan dalam menyambut Rasulullah bukan menyambut jasad Rasulullah lagi. Ulama sebut menyambut perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah ini, mengenali Rasulullah SAW, sehingga kecintaan jasad kita ni diresapi dengan rasa cinta yang menebal pada Rasulullah, lebih daripada kita cinta kepada segala-galanya di atas dunia. Kedengaran azan, kita akan berkejaran untuk salat berjemaah. Waktu mana kita rasa hari ini kita ada kekosongan, kita rasa saat itu dah untuk kita dekat dengan Allah dengan kita membaca Al-Quran. Tidakkah itu gambaran bagaimana cintanya dan kita mula hidup dengan meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Nak sebut gambaran bagaimana saat dia cinta kita mengatasi sahabat-sahabat. Macam mana sahabat yang cinta? Anda buat contoh yang mudah. Para hadis sekalian baca dalam sejarah, di antara manusia yang mencintai Rasulullah, di antara orang yang kita tak boleh nafikan cinta pada perjuangan Rasulullah SAW, bukan sekadar jasad, Khadijah binti Khuwailid, Ummahatul Mu'minin. Di antara manusia yang mencintai Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, cinta pada Rasulullah ini kita boleh bayar. Di saat mana dia kahwin dengan Rasulullah SAW, di saat mana usia dia 40 tahun, dalam keadaan 40 tahun dia mengahwini Rasulullah, dia mempelawar diri dia untuk kahwin dengan Rasulullah. Kenapa dia nak kahwin dengan Rasulullah? Padahal di saat itu semua orang nak pada dia. Di saat mana dia terlampau unggul dalam hidup, Ummahatul Mukminin Khadijah, seorang wanita yang Allah jadikan penuh dengan kesempurnaan dan penuh dengan kecantikan, dengan kesopanan yang ada pada jasad. Khadijah binti Khuwailid, hartawan, rupawan,
gayawan, segala wan-wan tu ada pada diri. Di saat mana dia ni memang terlampau unggul, dia tak perlu pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang menyebabkan dia menawarkan diri untuk dia berumah tangga dengan Rasulullah? Dia telah menghantar 2-3 orang untuk mengenali pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maisarah di antara orang yang dihantar oleh yang disebut oleh Khadijah ini. Dia nak tahu tentang bagaimana pribadi